Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Matematik tahun 3. Minggu ini kita masih lagi dalam tajuk darab dan bahagi. Minggu ini kita akan belajar reka cerita, selesaikan masalah dan kenal anu lagi. Reka cerita. Apa itu reka cerita? Reka cerita ialah soalan akan beri ayat matematik. Ini ialah contoh untuk ayat matematik bagi operasi darab dan bahagi. Daripada ayat matematik ini, kita perlu mereka cerita. Kita perlu mereka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. Contoh, buku aktiviti muka surat 45. Lengkapkan cerita daripada ayat matematik. Soalan A. 4 darab 24 sama dengan 96. Jika sebelum ini cikgu dah pernah cakap, kalau operasi darab, kita akan mendarab kumpulan darab ahli. Jadi 4 ini ialah kumpulan, 24 ialah ahlinya dan 96 ini ialah jumlah. Okey, jom kita baca cerita. Ada berapa buah bekas? Setiap bekas ada berapa biji coklat? Jumlah coklat ialah berapa biji? Okay, jadi kita di sini bila kita dah faham cerita ini tentang apa, kita boleh lihat semula ayat matematiknya. 4 darab 24. 4 ini kan kumpulan, jadi ada berapa buah bekas? Kita nak tahu kumpulan tu. Jadi ada 4 buah bekas. Setiap bekas ada ahlinya. Ada 24 biji coklat. Jadi jumlah coklat ialah 96 biji. Soalan B. 8 darab 40 sama dengan 320. Sama juga kumpulan darab ahli. Berapa buah bas membawa murid ke pesta Pulau Pinang? Setiap bas membawa berapa orang murid? Jumlah murid ialah berapa orang? Okey, jadi di sini bas ini ialah kumpulannya. Jadi 8 buah bas membawa murid ke pesta Pulau Pinang. Setiap bas membawa berapa orang ahli dalam bas tu? Ada 40 orang murid. Jumlah murid ialah, lihat sama dengan 320. Jadi jumlah murid ialah 320 orang. Ini ialah contoh reka cerita untuk operasi darab. Seterusnya, contoh reka cerita untuk operasi bahagi. Soalan C. 75 bahagi 5 sama dengan 15. Jika darab, kumpulan darab ahli. Kalau bahagi, jumlah di depan, bahagi kumpulan sama dengan ahli. Soalan dah beri ayat matematik, jadi kita perlu melengkapkan cerita ini. Abang Amir mencandat berapa ekor sotong? Dia memasukkan sotong itu sama banyak ke dalam berapa buah tapis. Setiap tapis ada berapa ekor sotong? Okey, bila kita dah baca cerita, kita dah faham, kemudian baru kita masukkan jawapannya. Kalau bahagi di hadapan ini ialah jumlah. Jadi Abang Amir mencandat, mula-mula ada berapa? Ada 75 ekor sotong. Bahagi dengan 5 iaitu kumpulannya. Dia memasukkan sotong itu sama banyak ke dalam berapa buah tapis. Okey, buah tapis ini sebagai kumpulannya. Jadi 5 buah tapis. Setiap tapis ada berapa ekor sotong? Ada berapa ahli dalam tapis tu? Ada 15. Seterusnya contoh soalan D. 430 bahagi 10 sama dengan 43. Sama juga di hadapan ini ialah jumlah.
bahagi kumpulan sama dengan ahli. Bila dah ada ayat matematik, kita perlu melengkapkan cerita ini. Terdapat berapa orang pelancong melawat Kuala Gandah? Pelancong itu datang dari berapa buah negara? Bilangan pelancong dari setiap negara ialah berapa orang? Okey, terdapat mula-mula sekali terdapat 430 orang pelancong melawat Kuala Gandah. Okey, di sini dia bahagi dengan 10 iaitu kumpulannya. Jadi pelancong itu datang dari 10 buah negara. Bilangan pelancong dari setiap negara ialah ahlinya, ialah 43 orang. Jadi ini ialah contoh kita mereka cerita bagi operasi bahagi. Latihan seterusnya, buku aktiviti muka surat 46. Soalan A. 6 darab 100 sama dengan 600. Kita perlu mereka cerita, menulis cerita berkenaan dengan gambar rajah di bawah, iaitu berkenaan dengan klip kertas. 6 darab 100 maksudnya kumpulan. Dia ada 6 kumpulan. Jadi macam mana kita nak buat cerita? Ada 6 kotak klip kertas. Kotak ni ada 6. 100 darab 100. 100 ni apa? 100 keping ahlinya. Jadi kita boleh buat ayat setiap kotak ada 100 keping. Sama dengan 600 ini ialah jumlahnya. Jumlah klip kertas ialah 600 keping. Jadi bila ada soalan diberi ayat matematik, kita perlu lihat kalau soalan itu bagi gambar, kita perlu mereka cerita berkenaan dengan gambar yang diberi. Okey, untuk B dan C ialah latihan untuk kamu buat sendiri. Cikgu nak tunjukkan seterusnya soalan D. Soalan D ini tidak diberi gambar rajah. Jadi kita boleh membuat cerita berkenaan apa-apa sahaja yang kita suka. Okey, soalan D. 5,640 bahagi 8 sama dengan 705. Cikgu nak buat cerita berkenaan dengan guli. Okey, sebelum itu, kalau bahagi, kena ingat ya, di hadapan ini ialah jumlah. Bahagi dengan kumpulan sama dengan ahlinya. Okey, kita akan buat cerita berkenaan dengan guli. Jadi kita nak mulakan ayat dengan jumlah ini. Sebanyak 5,640 biji guli bahagi dengan kumpulan ada 8. Dimasukkan ke dalam 8 buah balang. Jadi akhir sekali kita akan dapat ahlinya. Setiap kotak ada 705 biji guli. Okey, murid-murid dah lihat perbezaan antara mereka cerita untuk operasi darab dan operasi bahagi. Untuk soalan penyelesaian masalah, murid-murid mestilah yang pertama baca dan fahamkan soalan. Kedua, gariskan kata kunci. Baca, faham, garis. Yang pertama, diberi. Soalan beri apa? Kedua, dicari. Soalan nak apa? Kebiasaannya ada pada akhir ayat. Daripada apa yang dicari, kita boleh tentukan operasi. Minggu ini kita akan belajar operasi darab dan bahagi. Untuk darab, lebih kurang dengan tambah, tetapi ada sedikit perbezaan. Okey, perkataan lain bagi darab, jumlah, semua, kali ganda, bagi satu, cari banyak.
Bagi satu cari banyak. Contohnya, satu sekolah menghantar 13 orang peserta. Kira jumlah peserta untuk 20 buah sekolah. Okey, soalan bagi untuk satu sekolah. Soalan nak jumlah peserta untuk 20 buah sekolah. Bagi satu, cari banyak. Yang ini kita perlu buat dalam operasi darab. Penjodoh bilangan tidak sama. Ini beza dengan tambah. Kalau tambah, penjodoh bilangannya sama. Contoh, jumlahkan 10 keping postcard merah dan 5 keping postcard kuning. Keping dengan keping. Kita akan menggunakan operasi tambah. Tetapi kalau darab, penjodoh bilangan tidak sama. Contoh soalan dekat sini, orang darab sekolah. Okey, kita tahu bila penjodoh bilangan tak sama, kita perlu buat dalam operasi darab. Seterusnya, bahagi. Kalau bahagi hampir sama dengan tolak tetapi ada perbezaannya. Perkataan lain bagi bahagi ialah baki, diagihkan, sama rata atau sama banyak, bagi banyak, cari satu. Yang ini terbalik daripada darab tadi. Kalau darab, bagi satu, cari banyak. Kalau bahagi, bagi banyak, cari satu. Dia terbalik ya. Contohnya, 100 biji kek diagihkan sama banyak kepada 10 murid. Berapa bilangan kek setiap murid dapat? Okey, dia bagi kepada 10 murid. Dia nak cari untuk setiap murid. Setiap murid tu maksudnya seorang lah, seorang murid. Bagi banyak. Nak cari satu. Okey, bila nampak soalan sebegini, kita perlu buat dalam operasi bahagi. Penjodoh bilangan tidak sama. Okey, ini beza dengan tolak. Kalau tolak, penjodoh bilangan dia sama. Contoh, cari beza 10 biji oren dengan 8 biji apple. Biji dengan biji. Cari beza, kita tolak. Tetapi kalau bahagi, lihat soalan, penjodoh bilangan dia tidak sama. Biji bahagi dengan murid. Okey, jadi kita tahu soalan sebegini kita wajib, kita perlu. Tak ada operasi lain dah. Mesti buat dalam operasi bahagi. Okey, jadi ini dia perbezaan perkataan lain bagi darab dan bahagi. Contoh soalan untuk selesaikan masalah, buku aktiviti muka surat 47. Soalan A. Ada 7 set lampu hiasan. Setiap set ada 100 biji mentol. Kira jumlah mentol. Okey, ingat tak? Yang pertama kita perlu baca dan fahamkan. Yang kedua kita perlu gariskan ayat penting. Jadi apa ayat penting dekat sini? Ada 7 set lampu hiasan. Seterusnya, setiap set ada 100 biji mentol. Setiap set ada 100 biji mentol. Akhir sekali, kira jumlah mentol. Untuk soalan selesaikan masalah, kita perlu cari diberi dan dicari. Okey, apa ini diberi? Soalan beri apa? Soalan cakap ada 7 set lampu hiasan. Jadi 7 set lampu hiasan. Satu set ada berapa biji mentol? Setiap set, maksudnya satu set lah tu. Ada 100 biji mentol. Okey, ini yang soalan beri. Sekarang kita nak cari apa? Ingat, kalau yang kita nak cari ini kebiasaannya ada di akhir soalan. Kira jumlah. Jadi kita nak jumlah mentol. Ayat matematik. Okey, selepas kita dah ada diberi, dah tahu nak cari apa,
kita tulis ayat matematik 7 darab 100. Berapa jawapannya? Okey, 7 darab 1. Ingat, apa-apa nombor yang darab 1 akan dapat diri sendiri, iaitu 7. Ada berapa sifar di sini? Ada 2. Jadi kita tambahkan 2 sifar. Jadi jawapannya ialah 700. Jumlah mentol ialah 700 biji. Okay. Dah siap ke? Belum. Kenapa belum? Sebab soalan ini minta untuk kita buat jalan kira. Jalan kira dalam bentuk lazim. Okey, kalau operasi darab, 7 darab 100 sama juga kalau kita terbalikkan. 100 darab 7. Jadi bentuk lazim kita akan buat 100 darab 7. Sama dengan, pastikan murid-murid tulis dengan kemas dan jangan masuk rumah orang lain. Okey, sifar darab 7, sifar. Sifar darab 7, sifar. 1 darab 7, 7. Okey, 700. Barulah soalan kita lengkap. Terusnya soalan B. Ada 1470 batang anak pokok kelapa sawit. Anak pokok itu hendak ditanam dalam 6 baris. Berapakah bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris? Okey, kita dah baca, fahamkan soalan, kemudian nak kena buat apa? Gariskan. Ada 1470 batang anak pokok kelapa sawit. Anak pokok itu hendak ditanam dalam 6 baris. Berapakah bilangan anak pokok dalam satu baris? Soalan nak bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris. Okey, kita dah gariskan, kita dah faham. Jadi kita isikan maklumat ini. Diberi berapa batang pokok kelapa sawit? Berapa? 1470. Ni. Mula-mula ada 1470. Ditanam dalam 6 baris. Okey, kita dah tahu diberi, kita dah ada maklumat yang diberi. Sekarang kita nak cari. Nak cari apa? Biasanya ada di akhir soalan. Bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris. Okey. Bila kita dah tahu diberi dan dicari, kita perlu lengkapkan ayat matematik. Okey, yang kalau di sini dah diberi. Kalau tak beri, kamu kena buat sendiri ayat matematik. Kenapa bahagi? Sebab mula-mula soalan ini beri jumlah dia. Mula-mula ada 1470. Jadi kalau jumlah di awalnya itu menunjukkan operasi bahagi. 1470 bahagi 6. Kita boleh terus dapat jawapan ke? Tak. Jadi kita buat dulu jalan kira di tepi ini. 1470 bahagi 6. Jadi kita perlukan sifit 6. Okey, cikgu tulis di tepi ini ya. 6, 12, 18, 24, 30. Okey, cukup dahulu. Jadi 1 bahagi 6. Boleh tak? Tak boleh. 1 ini lebih kecil daripada 6. Nanti kita perlu ambil sifar. Okay, kalau sifar di hadapan, kita tak perlu ambil. Jadi, kita terus ambil 2 digit, iaitu 14. 14 bahagi 6. Ada? Tak ada. Yang paling hampir, 12. Tempat yang ke-2. Jadi, 2 ini letakkan di atas 4. 2 darab 6, 12. Tolak. Garis. Turun. 4 tolak 2, 2. Okay, seterusnya 27 bahagi 6. Ada? Tak ada. Yang paling hampir
24, iaitu tempat yang keempat. 4 ni nak letak mana? Atas. Ingat ya, kalau kita tulis atas, pastikan bawah pun kita tulis 4. Okey, 24 ni di bawah. Tolak garis turun. 7 tolak 4, 3. Okey, 30 ada? Ada, yang ini tempat yang ke-5. Okay, jadi 5 di atas, 30 di bawah. 30 tolak 30 sama dengan 0. Okay, jadi jawapan kita yang mana? Jawapan di atas ini. 1470 bahagi 6 sama dengan 245. Ada 245 batang anak pokok kelapa sawit dalam satu baris. Okey, jadi ini ialah contoh untuk operasi bahagi. Seterusnya untuk soalan C dan D, muka surat 48 ialah latihan untuk murid-murid buat sendiri. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 49, soalan A. Restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Setiap papan ada 30 biji telur. Kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Okay, kita dah baca, fahamkan. Yang kedua, garis. Okay, mula-mula ada 100 papan sehari. Setiap papan ada 30 biji telur. Kira bilangan telur dalam sehari. Okey. Jangan keliru dengan tambah ya. Kalau di sini ayat ini menunjukkan kira jumlah, kira bilangan, nak jumlah. Bukan operasi tambah. Kenapa? Sebab penjodoh bilangan dia lain. 100 papan telur, 30 biji telur. Papan dengan biji. Cikgu dah tunjukkan kata kunci sebelum ini. Jadi ini ialah menunjukkan operasi darab. Bila kita dah garis, seterusnya kita perlu buat ayat matematik. Jadi 100 darab 30 sama dengan, bila kita dah buat ayat matematik, seterusnya kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. 100 darab 30. Kita akan darab satu persatu. Sifar darab sifar, sifar. Semua yang darab dengan sifar akan dapat sifar. Okey, sifar darab 3. Kalau di sini, murid-murid lihat ya, kalau kita darab macam ni, sifar darab 3, jadi jawapannya akan di bawah ini. Sifar. Bukan di belakang ya. Bila kita sifir 3 di sini, maksudnya jawapan kita akan mula ke depan sedikit. Sifar di sini, rumah ni. Seterusnya, sifar darab 3, sifar. 1 darab 3, 3. Tambah. Jadi jawapan kita ialah 3,000. Seterusnya soalan B. Ibu Shirley telah menjahit 1,620 biji butang. Dia menjahit 9 biji butang pada sehelai kemeja. Berapa helaikah kemeja yang dijahit? Ingat ya, yang seterusnya kita perlu gariskan isi penting. 1,620 biji butang
9 biji butang pada sehelai kemeja. Berapa helaikah kemeja yang dijahit? Ini ialah operasi apa? Bahagi, sebab permulaannya kita ada jumlah, kita bahagi dengan ahli. Okey, setiap helai kemeja tu ada 9 biji butang. Ada ahlinya. Jadi yang kita akan dapat ialah kumpulan, iaitu bilangan kemeja. Jadi untuk ayat matematik operasi bahagi, 1620 bahagi 9 sama dengan berapa? Dah ada ayat matematik, kita perlu tuliskan, selesaikan dalam bentuk lazim. Ini ialah sifir 9. Okey, 9, 18, 27. Okey, cukup dahulu. 1 ini lebih kecil daripada 9, jadi kita terus ambil 2 digit. 16 bahagi 9. Ada tak? Ya, yang paling hampir ialah 9, iaitu tempat yang pertama. Okey, 1 dekat atas, 9 ini di bawah. Tolak garis turun. 16 tolak 9. 7. Okey, 72 bahagi 9. Ada tak dalam sifir 9? Ada, iaitu tempat yang ke-8. Okey, murid-murid boleh teruskan sifir ini ataupun kira jari. Ingat tak, jari kita sifir 9 tidak perlu hafal, boleh lihat jari sahaja. Lapan darab 9, 72. Tolak garis turun. Sifar. Sifar bahagi 9. Sifar. Sifar tolak sifar, sifar juga. Jadi kita tahu dekat sini jawapan kita yang mana? Atas ke yang bawah? Yang sifar ni ke jawapan kita? Tak, jawapan kita yang di atas ini. 180. 1620 bahagi 9 sama dengan 180, iaitu 180 kemeja yang dijahit. Tajuk yang terakhir untuk hari ini ialah kenal anu lagi. Apa itu anu? Anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Dalam operasi tambah dan tolak juga kita telah belajar kenal anu. Jadi untuk darab dan bahagi, kita akan belajar lagi sekali untuk kita mengenal anu. Buku aktiviti muka surat 50. Soalan A. Zali menjual 4 kotak jus anggur. Satu kotak berisi beberapa botol jus anggur. Jumlah jus anggur yang dijual ialah 96 botol. Jadi daripada cerita ini, apakah kuantiti yang kita tidak ketahui? Kita nak cari anu dia. Beberapa botol jus anggur. Jadi inilah yang kita namakan sebagai anu. Beberapa botol jus anggur. Okay, macam mana kita nak buat ayat matematik? Zali menjual 4 kotak jus anggur. Ini ialah kumpulan. Jadi 4 darab. Satu kotak berisi beberapa botol jus anggur. Kita nak darab dengan ahli ni. Beberapa botol jus anggur. Tapi kita tak tahu bilangannya. Kita boleh tukarkan dengan simbol. Jadi dekat sini cikgu lukiskan simbol hati sebagai anu. Jadi murid-murid boleh je lukis simbol apa-apa sahaja. Sama dengan jumlah 96 botol. Jadi ayat matematiknya sebegini. 4 darab
simbol anu sama dengan 96. Soalan B dan C, cikgu tinggalkan untuk murid-murid membuat latihan sendiri. Seterusnya, cikgu ingin tunjukkan contoh bagi soalan D. Lucy dan rakannya menggunakan sejumlah cangkerang laut untuk membuat tirai. Seutas tirai menggunakan 10 cangkerang laut. Mereka menghasilkan 50 utas tirai. Kita ingin mencari anu. Anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Jadi, daripada cerita ini, apakah kuantiti yang tidak diketahui? Sejumlah cangkerang laut. Sejumlah, tak ada kuantiti yang dinyatakan. Jadi, ini ialah anu. Anu, sejumlah cangkerang laut. Ayat matematik. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematik? Sebelum buat ayat matematik, kita kena tahu dahulu operasi. Cerita ini berkenaan dengan operasi apa? Okey, cuba lihat daripada awal, soalan ini ada cakap sejumlah cangkerang. Awal-awal, dia dah cakap tentang jumlah. Jadi, kalau jumlah di awalnya, itu ialah operasi bahagi. Mudah untuk murid-murid kenal daripada ayat sebegitu. Jadi, bila kita tak tahu jumlah dia, kita tak tahu, kita buat apa? Kita buat simbol. Kalau cikgu lukis simbol hati. Ini ialah anu. Sejumlah bahagi seutas tirai menggunakan 10 cangkerang. Bahagi 10 ahlinya. Jadi mereka menghasilkan 50 utas tirai. 50 kumpulan, 50 utas tirai yang mereka dapat. Jadi sama dengan 50. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk minggu ini. Kita dah belajar reka cerita, selesaikan masalah dan kenal anu lagi bagi operasi darab dan bahagi. Jadi, latihan untuk murid-murid ialah muka surat 45 hingga muka surat 50. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.